Kalau tak dengar suara, tolong beritahu cikgu. So kalau tak dengar, tolong beritahu sama ada guna mic ataupun type dalam message lah. So yang ni kita dah bincang soalan yang saya bagi sebelum ini. Latihan yang saya bagi sebelum ini saya ambil daripada buku modul lah sebenarnya. So yang ni kita dah bincang lah hari Ahad lah. So yang ni kita dah bincang. So saya skip. So yang kita belum bincang adalah muka surat 57. So 57. Tolong semak jawapan awak. Betul atau salah? A dengan B ada masalah untuk hitung kebarangkalian huruf bukan huruf E dan bukan huruf vokal. Ada masalah untuk soalan A? Perlu bincang? Perlu bincang tak soalan A? Yes or no? Tolong bagi respon, boleh type dalam message ataupun guna mic. Dua-dua pun boleh. Perlu bincang tak A? Need to discuss or not? Question A. No need. No need thank you Yap Chin Wei. B. Need to discuss or not B? Kebarangkalian tidak membeli ke Tuhan. Perlu bincang? No need. No need So kalau perlu bincang, tolong beritahu Kalau tak, saya tak bincang lah kan. Kalau dah tahu, tak payah bincang lah. C. Cari kebarangkalian guli itu bukan guli putih. Bukan guli putih. Part tu, guli berwarna biru atau putih. C. Perlu bincang? No need. Tu ni D. Kebarangkalian jenis darahnya bukan AB. Bukan AB. Bukan AB maksudnya. Bukan AB means A, B atau O lah. Sebab dia tak nak AB. So awak ada dua pilihan lah. Sama ada awak cari kebarangkalian untuk AB, lepas tu gunakan satu tolak dengan kebarangkalian AB untuk dapatkan kebarangkalian bukan AB. Awak ada dua pilihan, ada dua jalan, dua kaedah. Dua kaedah sebenarnya untuk jawab soalan ini. Dua kaedah. D ada masalah tak D? Perlu bincang? No need. No need thank you. Ini soalan nombor 2. A ni kita abaikan So A ni kita abaikan. So abaikan. Ini salah ni soalan ni. Soalan ni bukan salah lah. Ini bukan awak punya syllabus. Ini awak akan belajar tingkatan 4 atau 5. Bukan sekarang. Sekarang awak tak belajar sampai ini. B. Ada masalah tak untuk jawab B? Perlu bincang?
No need. Don't need ya. Okay, so B tak payah bincang ah, confirm ah. Kalau perlu bincang tolong beritahu ah. Okay, how about C dengan D? C dengan D perlu bincang? Dapat tak jawapan C dengan D? Perlu bincang C dengan D? No need. No need also ah. Okay, yang lain? Boleh? Okay, so yang lain Chong Lik Yong, Ching Lik Yong, Chong Yi Han, Chow Wing Kit, Chris Lai, Farah Elisha, Pong Chun Yao, Gary Low, Iris, Patricia, Kong Wheeler, Lai Li Xuan, Pavina, Priti Rahu, Tan Chun Yen, Wang Shiwei, Yap Jin Wei, Wu Zhixian. Okay, so kalau ada masalah tolong beritahu ah. Kalau nak bincang, tolong beritahu. Okay, so kalau tak perlu bincang, saya teruskan soalan keempat. Muka surat 59. Okay, tolong semak jawapan awak. Okay, nilai X. X ialah bilangan bora merah. Okay, bilangan bora merah yang ditambahlah. Yang ditambah ke dalam balang. Okay, the numbers of red ball added into the jar. Okay, so soalan 1A perlu bincang? No need. No need ya. Okay, 1B. Lengkapkan gambar rajang. So kena carilah X, X. X ialah bilangan bora merah. Okay, yang ditambah ke dalam balang. Okay, so kena lengkapkanlah. Lukiskanlah. Okay, bilangan bola merah yang perlu ditambah. Okay, B okay B. Perlu bincang. Need to discuss. No need. No need. Perlu bincang? Quiz line? No need. No need ya. Okay, thank you. Okay, ni sudut pisah, soalan Teams. Jawapannya D. Okay, sebuah balang mengandungi 100 biji manik dengan bilangan manik biru, merah, hijau dan kuning yang sama banyak. Okay, Aini memilih sebiji manik secara lawak dan memperoleh manik merah. Kemudian Jessie memilih sebiji manik secara lawak. Apakah kemungkinan Jessie memilih manik merah? Okay, jawapannya D.
Jawapannya D. So kenapa jawapannya D? Okey. Soalan tu kata ada 100 biji manik ya. Manik tu adalah apa? Okey, bits. Okey, so bilangan manik biru, merah, hijau dan kuning. Sama banyak. So, biru ada berapa? Biru ada berapa? Sama banyak. So, biru ada berapa bilangan biru? How many? For blue color. 25. 25 ya. So 25 lah. 25 lah setiap jenis warna. 25 each. 100 bagi dengan 4 lah sebab ada 4 jenis warna. So bagi 4. So setiap satu warna ada 25. Okey, di sini soalan tu kata Aini ya. Aini memilih sebiji manik. Okey, memilih sebiji manik secara lawak dan dia memperoleh dapat warna merah. Okey, warna merah. Dia dapat warna merah. Ini dapat warna merah. Okey, dan Jessie pula, kemudian Jessie memilih lagi. Jessie memilih lagi dan Jessie pula memilih, Jessie memilih secara lawak juga dan kemungkinan maksudnya kebarangkarian lah. Kebarangkarian. Kemungkinan ialah kebarangkarian. Kemungkinan tu adalah kebarangkarian lah. Kebarangkarian memilih manik merah. Okey. So, macam mana nak hitung kebarangkarian Jessie untuk memilih manik merah. Okey, so kita anggap A ialah peristiwa memilih memilih manik merah. Okey, memilih manik merah, peristiwa A. Okey. So peristiwa Jessie sebab ada Jessie dan ada Aini. So kita nak bandingkanlah kemungkinan ataupun kebarangkarian kebarangkarian Jessie dengan Aini. Jessie dan Aini. So A ke peristiwa Jessie memilih manik merah. So kita kena buat lagi satu lah. Kebarangkarian. Kita buat lagi satu. B peristiwa Aini memilih manik merah. So kita ada dua peristiwa lah. Satu, peristiwa Jessie memilih manik merah. B, peristiwa Aini memilih manik merah. So kita start dengan Aini dululah sebab Aini yang pilih dulu. Aini yang pilih terlebih dahulu. So kebarangkarian. Kebarangkarian peristiwa B sama dengan bilangan peristiwa B per dengan bilangan wrong sample lah, wrong sample. So bilangan B ialah apa? Memilih manik merah. So bilangan manik merah berapa? Bilangan manik merah berapa? Bilangan N tu bilangan manik merah. NB peristiwa memilih manik merah. Peristiwa Aini memilih manik merah. So manik merah ada berapa? Berapa? Boleh type dalam message ataupun guna mic. Salah satu. Which one? Berapa bilangan? 24. Sorry? 24.
Aini dia pilih dulu. Aini pilih. Lepas tu baru Jessie pilih. 25. 25. Okay, 25 ya. Sebab Aini pilih dulu. Okay, so soalan dia ada 100 biji manik. Okay, ada biru, merah, hijau dan kuning. So ada 4 jenis warna. So setiap warna ada 25. So Aini dia pilih. Okay, dia akan memilih. Okay, dan dia telah dia telah memperoleh merah. Okay, so kebarangkalian untuk memilih manik merah adalah 25 per dengan total berapa? Total semua sekali? 100. 100. Okay. So inilah jawapan dia. Okay, so kita dapat kecikan berapa? 25 per 100. Kecikan berapa? 1/4. 1/4. So ini adalah kemungkinan ataupun kebarangkalian lah. Okey, kebarangkalian Aini memilih manik merah. Okey, sekarang kita nak hitung kemungkinan. Okey, peristiwa A. Peristiwa A ialah peristiwa Jessie memilih manik merah. Okey, bagaimana pula dengan kemungkinan atau kebarangkalian probability Jessie memilih manik merah. So bilangan A per dengan bilangan wrong sample. So okey, Aini dah pilih satu. Aini dah pilih satu. Okey, dan dia tidak letak balik. Dia tidak letak balik ya yang warna merah itu. Dia ambil satu tapi dia tak letak balik. So ada berapa tinggal sekarang? How many left? 24. 24. Okay. So total sekarang ada berapa? Ini dah ambil satu merah. 99. 99. Okay. So berapa? 24 per 99. Berapa? 24 over 99. So berapa? Okay, 8 over 33 ya. 8 over 33 ataupun kalau kita 8 over 33, so kita tukar kepada perpuluhan. Okay, so perpuluhannya 0.24 lah. 0.24. Kalau yang ni 0.25. So kita dapatilah. Okay, ini A ni apa? Okay, A ialah kebarangkalian Jessie lah. Okay, memilih manik merah. So B ni apa? B ni ialah kemungkinan atau kebarangkalian Aini memilih manik merah. So mana satu lebih besar? Okey, so kalau C lebih besar kemungkinan Jessie. Jessie lebih besar kemungkinan. Ini salah lah. Sebab kemungkinan ataupun kebarangkalian Jessie memilih manik merah kurang daripada Aini. Aini lebih besar. Okey, sebab nilainya lebih besar. Okey, nilai makin besar bermaksud kebarangkalian untuk dapat manik merah adalah lebih besar. Nilai makin besar maksudnya kemungkinan itu lebih besar. Nilai makin besar, kemungkinan itu lebih besar. So jawapannya D ya, lebih kecil kemungkinan Jessie. So kemungkinan Jessie untuk memilih manik merah adalah lebih kecil. So Jessie lebih kecil lah, so nilainya lebih kecil, 0.24. So ini adalah caralah kita nak tunjuklah melalui pengiraan lah. Pengiraan kebarangkalian. So kebarangkalian adalah ukuran lah, satu ukuran lah, ukuran untuk mengukurlah sesuatu peristiwa berlaku atau tidak berlaku. Okay. So saya harap you boleh faham bagaimana dapat jawapan D. Okay, nombor 2. Question number 2. Jawapannya C. Perlu bincang? No need. So ni ya, so jawapannya C ya. Okey, ni bahagian ni bahagian
A soalan berbentuk PT3, okey, ada bahagian A, bahagian B, bahagian C soalan format PT3. Soalan nombor 1, jawapannya B. Perlu bincang? Terdapatkan nilai X. No need. Ini Okey, nombor 2. Kebarangkarian. Kebarangkarian boleh dalam bentuk perpuluhan, peratusan ataupun pecahan. Nilainya mesti di antara sifar dan 1. Tak boleh lebih daripada 1. Tidak boleh lebih daripada 1. Antara sifar dan 1 sahaja. Paling besar 1 nilai kebarangkarian. Paling kecil sifar lah. Kalau sifar maksudnya tidak akan berlaku lah. Kalau 1 maksudnya pasti berlaku. Confirm, guarantee will happen. Kalau 5/3 itu dah lebih daripada 1 lah. So tidak betul lah. So, jawapannya adalah 4 lah di sini. Ada 4 sahaja jawapan dia. Nilai yang mungkin bagi kebarangkarian. Nilai kebarangkarian adalah antara sifar dan 1. Okay, so ABC. Perlu bincang? No need. Dia nak bola putih bola putih. So kita boleh kirakanlah dia punya kebarangkarian lah. Nilai yang makin besar maksudnya kemungkinannya lebih besar lah. Kebarangkariannya makin besar. Kita boleh kirakan dia punya kebarangkarian. Okey, C. Okey, C. Okey, perlu bincang C. Bahagian C soalan ni, bahagian C, soalan 4. A. Bahagian C, soalan nombor 4. Perlu bincang soalan ni? No need. No need also Okay, B. Terdapat hanya satu ada satu sahaja, hanya ada satu gelondong benang. Hanya ada satu sajalah. Gelondong merah, hanya ada satu gelondong benang merah di dalam setiap beg ini. Hanya ada only one reel of red thread in each this bag. So bag A ada 10 gelendong. B ada 50 gelendong. C ada 100 gelendong. So setiap satu bag ini hanya ada satu gelendong yang berwarna merah sahaja. So jika kamu memilih satu gelendong benang secara rawak, beg yang manakah memberi kemungkinan terbesar kamu memilih benang merah. So dia nak apa? Kemungkinan. Kemungkinan maksudnya kebarangkarian. Memilih benang merah. Okey. So kita gunakan formula lah. Okey. So ke formulanya PA sama dengan bilangan A per dengan bilangan sample space semua sekali berapa. Okey, so A di sini kita anggap A di sini ialah peristiwa memilih benang merah. Okey, so dalam ayat yang awal-awal sekali dikata dalam setiap beg ini hanya ada satu gelendong benang merah sahaja. Okey. So beg A ada 10 tapi ada satu warna merah sahaja. So kebarangkariannya ialah 1/10.
Okey, ingat satu ialah warna merah. Okey, semua sekali ada 10 gelendong dalam beg A. Okey. B, okey. Warna merah ada satu sahaja. Semua sekali ada 50. So kebarangkalian untuk memilih benang merah adalah 1/50. C, okey. Satu sahaja warna merah. Satu sahaja berwarna merah. Okey, benang merah satu sahaja. Semua sekali ada 100. 100 gelendong benang merah. Okey, so mana satu kemungkinan terbesar dia nak terbesar. Okey, terbesar. Okey, paling besar. Paling besar, so yang ni 1/10 lah paling besar sebab ini ialah 0.1. Yang ni 1/50 berapa? 1/50 berapa? 1/50. So kita dapat 0.02. Ini kecil. 0.02. So kebarangkaliannya lebih kecil berbanding dengan 0.1. Dan 1/100, 1/100 awak akan dapat lagi kecil lah. 0.01. So kebarangkaliannya makin kecil. So jawapannya yang inilah. Okey. Ini yang paling besar lah kemungkinan dia. Okay, next. Part 2. Perlu bincang? No need. Ini ya. Okay, so C. Okay, so C. Okay, sebiji kotak mengandungi 35 biji mentol. Okay, 35 biji mentol yang berlainan warna. Okay, warna apa ada? Ada putih, white color, biru, okay, merah dan hijau. So ada 4 color lah. Okay, ada 4 color. Kebarangkalian memilih mentol biru. Okay, okay, kebarangkalian biru biru. Biru. So kebarangkalian biru. Okey, saya pilih biru. Kebarangkalian memilih mentol biru ialah 3/7. 3/7. Okey, berapakah bilangan mentol biru di dalam kotak itu? Okey, so dia nak bilangan mentol biru. Okey, so di sini dia berikan kita bahawa kebarangkalian okey, kita anggap di sini, okey, kita anggap A ialah peristiwa apa? Peristiwa memilih. Memilih mentol biru. Kita sendiri anggaplah A ialah peristiwa memilih mentol biru. Okay, kita assumes lah. Okay, A is event choosing a blue bulb. Okay, so diberikan bahawa kebarangkalian untuk memilih mentol biru ialah 3/7. So P A sama dengan 3/7. Ini formula dia lah. Ini nilai yang diberikan lah. PA sama dengan 3/7. Di mana A ialah peristiwa memilih mentol biru. Peristiwa memilih mentol biru. So sama dengan 3/7. Okay, dan kita ada formula kan? Kita ada formula. Formulanya PA sama dengan bilangan A per dengan bilangan wrong sample lah semua sekali ya. So kita boleh gantikan So kita gantikan PA. Okay, A ialah bilangan memilih mentol biru. Okay, bilangan mentol biru ada tak diberikan? Ada tak bilangan mentol biru? Tak ada kan?
Okay, so tak ada. So kalau tak ada, kita anggap itu sebagai X. Okay, bilangan mentor biru ialah X. So kita anggap X. X ialah bilangan mentor biru. Per dengan, okay, NS. NS ialah bilangan semua sekali lah. Semua sekali. Okay, semua sekali ada 35. Ada 35. Okay, sebab dia kata kotak itu mengandungi 35 biji mentor. So semua sekali ada 35. So X per 35, okay, sama dengan 3/7. Okay, so kena pastikanlah awak dapatlah persamaan ini ya, persamaan ini. Okay, bila awak dapat persamaan ini, next awak darab silang lah. Okay, di sini kita boleh darab silang. Okay, cross multiplication lah, darab silang. So darab silang awak darab, okay, X dengan 7, X darab dengan 7, darab awak dapat 7X lah. Sama dengan, okey, darab silang juga, okey, 3 darab dengan 35. So 3 darab dengan 35, 3 darab 35. Okey, so awak dapat, okey, nak dapatkan 7, nak dapatkan X, bawa 7 ke sebelah kanan. Okey, so 7X ialah 7 darab X lah. 7X ialah 7 darab X. So kalau nak dapatkan X, okey, so saya sambung di sini. So X sama dengan 3 darab 35 bahagi dengan 7. So 7 dengan 35 kecilkan, bahagi 7. So dapat 5 lah. Dapat 5 lah. 75 bahagi 35 bahagi 7 dapat 5. Okey, dapat 5. Di sini 5. 5. So 3 darab 5, so awak dapatlah X tu 15. X tu apa? X tu ialah bilangan mentor biru. So itu cara dia lah untuk jawab soalan ini. Okay. Boleh faham? Boleh faham pelajar? Boleh faham? Boleh jawab ataupun boleh type dalam message. Okey tak? Boleh bagi respon? Ada soalan tak? Boleh ya? Okay, thank you Chun Yao. Okay. Okay, so kalau tak ada masalah, okay, kita dah habis bab 13. Okay, hari ni saya nak sambung sikit bab 8 bab yang terakhir lah. Bab 8. Saya nak sambung sikit lah. Okay, sebab kita punya masa pun tinggal sikit saja. So, kita kena habiskan lah. Okay, sebelum awak ambil periksa. Periksa awak 15 lah. 15. Okay, 15 November. 15 November. Awak akan naik lah. Okay, 14 November awak akan naik semula ke sekolah. Bergile-gile lah. Bukan semua sekali ya. Bergile-gile. Okay, separuh-separuh lah. Okay. Separuh di rumah, separuh lagi di sekolah. Okay, 14 November. Okay, so awak akan datang untuk ambil periksa selepas 15 November. Okay, so kita kena habiskan yang ni, chapter 8 ni. Okay, bab 8 ni graf fungsi. Okay, graf fungsi. So kita nak sambung sikit Okay, so graf fungsi kita nak belajar apa? Okay, kita nak belajar, okay, first kali kita nak belajar hubungan. Okay, hubungan. Hubungan. Okay, apa itu hubungan? Hubungan ialah padanan unsur dari set A kepada set B. Okay, so hubungan ialah padanan. Padanan. Okay, set A ke set B. So kita diberikanlah dua set set A ke set B. Okay, so ataupun relation. Okay, relation is the matching of item from set A to set B. Okay, hubungan. So ada 4 jenis hubungan lah. Okay, ada 4 jenis hubungan.
Okey, hubungan yang pertama, hubungan satu kepada satu. Okey, hubungan satu kepada satu. Contohnya, okey, kita ada hubungan, okey, jarak unitnya ialah km. Isi padu unitnya ialah ml. Harga unitnya ialah rm. So ini adalah hubungan satu kepada satu. Setiap okey, so ini adalah set, okey, set A. Okey, yang kedua ialah set B. So setiap objek di set A, okey, dipadankan okey dengan image di set B. So set A kita panggil ini sebagai domain lah. Set A kita panggil sebagai domain. Domain lah, kena ingat lah. Okey, istilah-istilah dalam tajuk ini, domain. So sebelah kiri ialah domain. Sebelah kanan kita panggil dia codomain. 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 K-O. Codomain. Codomain. So kena ingat ada dua set. Set A, set B. Okey. Set A sebelah kiri domain. Set B sebelah kanan kita panggil dia codomain. Okey. Dan dalam domain ni ada dia punya objek. Objek ialah unsur-unsur dalam set A. Kita panggil dia objek. Objek ya. Lepas tu set B codomain. Okey, ada dia punya unsur-unsurnya lah. KM, ML, RM ialah unsur. Okey, unsur itu kita panggil dia sebagai image. Okey, image. So kena ingat okey, domain, codomain. Domain, codomain. Okey, so ini yang pertama, hubungan satu kepada satu. Setiap objek, setiap objek ada satu image. Setiap objek ada satu image. Setiap objek ada satu image. Hubungan ini dinamakan sebagai hubungan satu kepada satu. One to one lah. One to one relation. Okay, so ini hubungan yang pertama. Okay, hubungan yang kedua, hubungan banyak kepada satu. Many to one. Many to one. Contohnya, okay, kita ada set A. Set A, okay, anak lembu kuda. Set A. Ataupun kita panggil dia domain. Domain. Dalam ni ada anak lembu kuda. Ini ialah objek. Okay, objek. Lepas tu kita ada herbivore. Okay, herbivore. Okay, yang ini ialah set B. Set B. Kita panggil set B ni sebagai codomain. Codomain. Kalau bahasa Inggerisnya dia CO lah. C-O-D-O-M-A-I-N. Kalau bahasa domain tu samalah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris samalah domain. Codomain. Cuma yang kalau bahasa Inggeris tu CO lah, bukan KO. Okay, so set A ialah domain. Set B ialah codomain. So ini adalah satu hubungan lah. Hubungan banyak kepada satu. Okay, di mana diberikan anak lembu kuda. Tabiat makanan adalah herbivore. Mereka haiwan yang makan rumput sahajalah. Herbivore makan rumput sahaja. Herbivore. So ini adalah hubungan banyak kepada satu. Ada banyak objek di set A, di domain yang dihubungkan dengan satu image sahaja di codomain. So herbivore ini ialah image lah. Unsur di codomain kita panggil dia sebagai image. Image. Okay. So ini dia hubungan banyak kepada satu. Lagi kita ada lagi hubungan satu kepada banyak. Okay, hubungan satu kepada banyak. Contohnya, okay, di sini Rania. Okay, subjek kegemaran ialah sains dan matematik. So dia adalah satu hubungan satu kepada banyak. Okay, sebab dia suka sains dan matematik. So lebih daripada satu kita panggil dia sebagai banyak lah. Satu kepada banyak. So sekali lagi yang sebelah kiri ini kita panggil dia sebagai domain. Yang set sebelah kiri kita panggil dia domain sebelah kiri.
Domain. Yang sebelah kanan kita panggil dia sebagai codomain. Codomain. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Codomain. Dalam ni ada unsur-unsur, Rania, Jannah, kita panggil dia unsur lah. Ataupun objek. 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 Lepas tu, Sains, Mathematics, bahasa Inggeris itu kita panggil dia sebagai image. So kena ingat ini istilah-istilah dalam hubungan. Terms-terms lah. Dalam bahagian relation. Objek, image, domain, codomain. Okay, so ini hubungan satu kepada banyak. Hubungan satu kepada banyak. Sebab Rania, ada dua subjek kegemaran. Sains dan matematik. So satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Okay, next kita ada lagi satu lagi hubungan banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Many to many relation. Many to many. Contohnya, virus. Virus. Kenderaan yang dinaiki ke sekolah. So virus. Naik kereta ke sekolah. Naik kereta ke sekolah, pergi sekolah naik kereta, kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik bas. So kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik bas. So ini sebenarnya ialah satu kepada banyak. Satu kepada satu. Ini adalah satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Untuk virus lah. Untuk virus hubungannya ialah satu. Virus ni satu je. Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Sebab ada image, kereta dan bas. Dan kita lihat pula contoh di sini. Izzah. Izzah. Izzah dengan Xiameng. Izzah dengan Xiameng. Izzah dengan Xiameng. Kenderaan yang dinaiki ke sekolah ialah Izzah naik bas. Xiameng pun naik bas. Ini adalah hubungan banyak kepada satu. So maknanya di sini sebenarnya kita ada satu kepada banyak dan banyak kepada satu. So totalnya kita panggil dia sebagai banyak kepada banyak lah. So banyak kepada banyak maksudnya dalam tu ada hubungan satu kepada banyak dan juga banyak kepada satu. So hubungannya ialah banyak kepada banyak. Terbentuk daripada gabungan daripada satu kepada banyak dan banyak kepada satu. So kita panggil dia banyak kepada banyak lah. So sekali lagi ya, yang sebelah kiri ini kita panggil dia sebagai domain. Domain. Set yang ini kita panggil dia set lah. Set sebelah kiri, domain. Set sebelah kanan ni kita panggil dia sebagai codomain. Codomain. So dalam ni ada virus, Izzah, Afid, Ravi, Xiameng. Ini kita sebut sebagai objek. 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 Bahasa Melayunya OBJEK lah, objek. Yang ni kereta, motosikal, kita panggil dia sebagai image. So ini dia. Ada 4 jenis hubungan. Kamu kena ingatlah hubungan ni ya. Dan apakah itu fungsi ya? Sebab bab ini ialah graf fungsi. So fungsi apa? Fungsi ialah hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. So input, output. Input ialah domain lah. Input ialah domain. Domain ialah input. Output ialah codomain. Codomain ialah output. So domain, input. Codomain, output. So kena tahu input, domain. Input, domain. Codomain ialah output. So fungsi, definisi bagi fungsi ialah
hubungan setiap input hanya ada satu output sahaja. So keywordnya adalah satu output sahaja, satu output sahaja. So fungsi ada dua sajalah. Fungsi ada dua sahaja, iaitu satu kepada satu, satu kepada satu, dan banyak kepada satu. So yang ni ialah fungsi. Sebab maksud bagi fungsi ialah hubungan setiap input ada satu output sahaja. Okey? So hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu adalah fungsi. Manakala hubungan satu kepada banyak dan banyak kepada banyak, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Kena ingat bukan fungsi. Satu kepada banyak dan banyak kepada banyak bukan fungsi. Sebab definisi ataupun definition, maksud bagi fungsi ialah setiap input ada satu output sahaja. So hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu adalah fungsi, dan hubungan satu kepada banyak dan banyak kepada banyak adalah bukan fungsi. So kena ingatlah. So sekarang kita try untuk jawab soalan ini. A. Nanti awak buat nota ini kemudian lah. Sekarang kita jawab sama-sama. Boleh type dalam inbox message ataupun guna mic lagi cepat. So A. Nyatakan jenis hubungan bagi setiap raja di bawah. Dan B. Tentukan sama ada setiap hubungan yang berikut ialah suatu fungsi atau bukan fungsi. So A. Soalan 1. A. Apakah hubungan ini? Hubungan apa? Satu kepada satu? Satu kepada Satu kepada satu. banyak? Yes, so hubungan satu kepada satu. One to one relation lah. Setiap objek ada satu image sahaja. 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 So ini adalah hubungan satu kepada satu. One to one relation. So hubungan satu kepada satu, fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Fungsi. Thank you very much. Fungsi ya. So jawapannya ialah fungsi. Fungsi maksudnya setiap input ada satu output sahaja. So ini jawapan dia lah. Senang saja. So kena ingat. Nombor 2. Apa jenis hubungan ini? Banyak kepada satu. Yes, very good. Thank you Rahul. Banyak kepada satu. Kan kita ada set J dan K. Set J kita ada nombor 2, 4, 6. Tiga-tiga objek ini dihubungkan dengan image 12. So banyak kepada, ada banyak ni sebelah kiri, banyak kepada satu sahaja. So ini hubungan hubungan banyak kepada satu. Many to one relation. Many to one relation. So hubungan banyak kepada satu, fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Fungsi. Yes, very good. Fungsi lah. Fungsi. Ada satu output sahaja. Ada satu output sahaja. So ni, belakang ni mesti satu sahaja. Belakang ni mesti satu sahaja. So nombor 3. Apakah hubungan nombor 3? Satu kepada banyak. Yes, very good Rahul. Satu kepada banyak. One to many. Satu kepada banyak. One to many. So one to many. Adakah one to many fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Bukan fungsi bukan fungsi. Not a function bukan fungsi. Kalau fungsi bahasa Inggeris dia panggil function, bukan fungsi. So hubungan satu R satu kepada banyak. R dihubungkan dengan image C dan
Ni hubungan satu kepada banyak. Okey. Lepas tu 4. Hubungan Banyak kepada banyak. banyak kepada banyak. Okey. Sebab apa? Sebab kita ada nombor, kita ada objek 12. Kita ada objek 12. Objek 12. Dihubungkan dengan 3, 3 dan 4. So ini adalah satu kepada banyak, satu kepada banyak. Dan kita juga ada apa ni? Kita juga ada nombor 15. Ni. Nombor 15. 15 dengan 20. 15 dengan 20 dihubungkan dengan 5. So ini adalah banyak. Banyak. Banyak kepada 1. Banyak kepada 1. So kita panggil ini adalah gabungan ini adalah sebagai banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak sebab dalam tu ada satu kepada banyak dan banyak kepada 1. So kita panggil dia banyak kepada banyak lah. So banyak kepada banyak ni fungsi ke bukan fungsi? Bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Thank you. Bukan fungsi. So kena ingat 4 jenis hubungan. Ada 4 jenis hubungan dan kena pastilah fungsi atau bukan fungsi. Kita ada 2 jenis hubungan yang merupakan fungsi dan 2 jenis hubungan yang merupakan bukan fungsi. Okay, next apa kita nak belajar? Okay, so kita nak belajar seterusnya. Okay, hubungan tadi. Hubungan tadi. Ada 4 jenis hubungan. Hubungan tadi, daripada set A kepada set B, padanan unsur dari set A kepada set B boleh diwakilkan dengan, ada 5. Ada 5 cara untuk mewakilkan sesuatu hubungan. Kalau tadi yang saya tunjuk tadi, yang cikgu tunjuk tadi adalah raja anak panah. Yang contoh yang pertama ni, contoh pertama, raja anak panah. Kita ada set A, set B. So ini yang tadi cikgu tunjuk tadilah. Yang kita panggil dia sebagai raja anak panah. Arrow diagram. Sebab dia ada arrow kan. Arrow diagrams. Selain daripada arrow diagrams, kita juga boleh lukis graf. Kita boleh lukis graf di mana paksi X kita letak set A. Nilai-nilai set A kita letak pada paksi X. Paksi X yang bawah ni paksi X yang mengufuk paksi X macam koordinat lah. Koordinat Cartesian plane. Cartesian plane. So yang bawah ini ialah set A. Nilai-nilai set A kita letak pada paksi X. Nilai-nilai set B kita letak pada paksi Y. So kita bolehlah tandakan. Tandakan dia punya titik. Contohnya di sini kita ada set A, set B. Apabila set A sifar, set B 1. Ataupun kita boleh anggaplah set A ni sebenarnya ialah X koordinat. X koordinat set A. Sebab awak ada belajar koordinat kan. So kita boleh anggaplah set A ni ialah X koordinat. Set B ialah Y koordinat. Macam ni. Awak ada belajar kan. Koordinat. X koordinat, Y koordinat. So kita boleh anggaplah set A ni ialah X koordinat, set B ialah Y koordinat. So kita boleh tandakan. So rujuk daripada raja anak panah apabila X sama dengan sifar, Y sama dengan 1. So di sinilah. Di sini X sama dengan sifar, Y sama dengan 1. So kita tanda pangkal di sini. So apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So kita boleh tanda di sini. Seterusnya, X sama dengan 2, Y sama dengan 3. So X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kita boleh tandakan di sini. Kita tanda macam mana? Biasa kita tanda guna pangkah X. Tandakan X.
Lepas tu X sama dengan 3, Y sama dengan 4. So kita tanda di sini. Lepas tu X sama dengan 5, Y sama dengan 6, kita tandakan di sini. So kita anggap X, kita anggap set A ni ialah koordinat X. Set B ialah koordinat Y. Untuk kita lukiskan graf. Graf bagi hubungan. Hubungan set A dan set B. Ini melukis graf lah. Dengan melukis graf. Ataupun kita boleh tulis pasangan tertib. Pasangan tertib macam awak tulislah X koordinat, Y koordinat. Contohnya di sini ada pasangan tertib. Contohnya kita tulis di sini. Okey, so kita tulis di sini. Okey, sifar 1. Sifar, 1. Sifar ialah X koordinat. 1 ialah Y koordinat. So kita tulislah seperti kita tulis koordinat. So X ni sifar, Y ialah 1. So tulislah sifar, 1 bracket, koma lagi. Okey, pasangan yang kedua. Okey, second pair. 1, 2. So tulis 1, 2 bracket macam tu. Koma lagi 2,3. 2,3. Lepas tu 3,4. Koma lagi 5,6. Lepas tu kita buat bracket. Bracket dengan apa? Tata tanda set. Okey, tata tanda set. Ini je cara untuk menggunakan pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Okey. Okey, pasangan tertib. Pasangan tertib. Okey, ataupun kita boleh buat jadual lah, jadual. Kita boleh buat jadual pun boleh juga jadual. Contohnya jadualnya saya buat di sini. Senang saja jadual. So kita ada set A, kita ada set B. So jadualnya apabila A sama dengan sifar, maka B sama dengan 1. Okay, kita anggap ni X lah. Set A ialah X, set B ialah Y. Macam itulah. Okay, so apabila set A sama dengan 1, set B sama dengan 2. Macam tu. Jadual lah, jadual, table. Apabila X sama dengan 2, okay, Y sama dengan 3. Okay, set B. Lepas tu apabila X sama dengan 3. Lepas tu kita punya Y sama dengan 4. Dan satu lagi apabila X sama dengan 5. Kita punya Y sama dengan 6. So inilah bentuk jadual yang kita boleh hasilkan. So ini dalam bentuk jadual pun boleh juga. Ataupun dalam persamaan. Persamaan equation. Equation. Okay, equation contohnya di sini. Okay, contoh di sini ya. Kita ada X dan fx. So X ni ialah set A lah. Set A lah, set yang pertama. Lepas tu fx ni set B lah. So X memetakan kepada fx. So kita ada set A, set B. So hubungan di atas ialah fungsi tolak 1. Dan ditulis dengan tata tanda berikut. So macam mana nak tulis? Tolak 1. So hubungannya ialah fx sama dengan X tolak 1. X tolak 1. X ialah nilai di sebelah kiri lah. Kalau yang ni, okay, hubungannya ialah tambah 1. So hubungannya ialah tambah 1. So kalau nak gunakan persamaan, persamaannya ialah fx sama dengan apa dia? Nilai X tambah dengan 1. So nilai X tambah dengan 1. Itu sahaja. Kalau nak gunakan persamaan. Ataupun kita tulis Y sama dengan X tambah 1 pun boleh. Okay. So ada 5 kaedah. Ada 5 kaedah untuk mewakilkan sesuatu fungsi. Ada 5. Semua sekali ada 5 kaedah. Raja anak panah, paragraf, pasangan tertib, jadual ataupun persamaan. So ada 5 jenis perwakilan untuk satu hubungan. Okay, so sekarang kita cuba buat latihan. Okay, kita try guna. Okay, ini ada contoh lagi. Ini contohlah. Setiap satu jenis hubungan. Okay,
Okey, contohnya fungsi 1 kepada 1, fungsi 1 kepada 1, 1 kepada 1 adalah fungsi ya. 1 kepada 1 adalah fungsi. So fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan di mana objek dalam domain mempunyai hanya satu imej. So domain apa? Domain ialah set P lah. Set P kita panggil dia domain lah. Domain. So kena ingat maksud domain apa, codomain apa. So set P ialah domain. Set Q ialah apa? Set Q apa? Set Q. Set Q kita panggil apa? Set Q. Apa nama set Q? Okay, boleh guna mic ataupun type je. Set Q. P domain. Sebelah kiri domain. Sebelah kanan? Sebelah kanan apa? Q. Q apa Q? Set Q apa? P domain. Q. Apa Q? Cepat. Codomain. Codomain. Thank you. Akhirnya ada juga yang jawab. Okay. Codomain. Codomain. Bukan Kodomo Kodomo lain pula. Nanti ini salah tu. Okay. Codomain. Codomain. Okay. Codomain. So ada set yang sebelah kiri domain lah. Sebelah kanan codomain. Okay. So ini adalah apa nama tu? Anak panah. Raja anak panah. Raja anak panah. Okay. Okay. So hubungannya jarak 2. Hubungannya jarak 2. Okay. Yang kedua ni ialah menggunakan graf. Menggunakan graf. So P ialah kita punya domain lah. Q ialah kita punya codomain. Q ialah codomain. Lepas tu kita bolehlah plot lah apabila kita anggap P ni ialah X lah. X koordinat, Q ialah Y koordinat. X, Y. So apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 6. Apabila X sama dengan 4, Y sama dengan 8. Macam itulah. Kita boleh plot. Plotkan dia punya hubungan. Okay. Ataupun kita gunakan pasangan tertib. Pasangan tertib, apa dia? Bahasa Inggeris pasangan tertib, sebab saya tersilap type di sini. Bahasa Inggeris, apa dia? Pasangan tertib. Apa pair? Pair apa? Pasangan tertib boleh type di sini ataupun guna mic. Bahasa Inggeris, pasangan tertib. Lupa pula. Pair apa? Boleh cek dalam buku teks apa dia? Pasangan tertib bahasa Inggeris. Order pair, betul tak? Betul. Pasangan tertib, order pair. Ke pair order. Apa dia? Pasangan tertib. Apa dia? Bahasa Inggeris, pasangan tertib. Betul. Okay, so macam biasalah. Okay, kita gunakan tulis seperti koordinat lah. Okay, so apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So 1,2
Lepas tu koma lagi 2,4. Lepas tu koma lagi 3,6. Lepas tu 4,8. Lepas tu mesti ada ni ya. Tanda set. Tanda set. Okay. So ni dia. Okay. So ini hubungan satu kepada banyak. Okay. Satu kepada banyak. Okay. Dan ini adalah hubungan banyak kepada satu. Semua jenis hubungan kita boleh gunakan graf, pasangan tertib ataupun jadual nilai ataupun persamaan untuk mewakilkanlah hubungan tersebut. Okey, sekarang kita cuba jawab soalan ni. Okey, so wakilkan setiap hubungan yang berikut dalam A. Graf, B. Pasangan tertib. Okay, represent each of the following relation in the form of A. Graph, B. Order pair. Ni order pair tadi, lupa ni. Order pair. Betul lah, order pair. Okay, so dalam bentuk graf. So macam mana nak tunjuk dalam bentuk graf? Okay, so kita anggap ini adalah X. Sebelah kiri ialah X, sebelah kanan ialah Y. So X ni ialah domain. Domain. Y ialah kodomain. Kodomain. Okay, so kita lukislah lah. Kita punya paksi X. Okay, kita lukiskan kita punya paksi X. Guna pembaris lah. Okay, dan kita lukiskan kita punya paksi Y. Okay, gunakan pembaris lah. Ini sebab sini tak ada fungsi pembaris, so saya terpaksa lakar sajalah. Okay, so ini adalah kita punya set C lah. Ini adalah kita punya set D. So set C kita ada unsur-unsur apa, objek apa? Kita ada 369. So saya boleh tulis ini 369. So kita ada 369 sajalah, tak payah lebih lah. Dan kita punya D, okay, D, okay, Y kita ada 4, 8, 12. So 4, 8, 12. Okey, tak payahlah besar sangat, tak payah ni besar lebih sangat. Yang penting cukup sajalah. Tak payah buat lebih. So, saya padam. Ini saya padam. Okey, dengan menggunakan graf ini saya tunjuk gunakan graf. So ini C, kita punya X koordinat. Ini kita punya D, Y koordinat. So apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 12. So X 3, Y 12. So kita tanda pangkal. Apabila X sama dengan 6, Y sama dengan 4. X sama dengan 6, Y sama dengan 4. So pangkal di sini. Pangkal. Pangkal betul-betul lah. Pangkal betul-betul. X 9, Y ialah 8. So X 9, Y 8. So X 9, Y 8. Itu je lah. Menggunakan graf untuk mewakilkan sesuatu hubungan. Okey, graf. Lepas tu kalau order pair. Okey, order pair. Okey, boleh tulis. Di sini tulis. Order pair, tolong tulis. Order pair. Okey, tuliskan order pair. Mesti ada tata tanda apa nama dia? Bracket. So tuliskan apa dia? First 3, 12. Okey, lepas tu koma. Okey, lepas tu tolong sambung. Tolong sambung. Mesti ada ni 6,4. Okey, so 3, 12, 6,4. Okey, lagi last one. 9,8. Yeah, very good. Okey, lepas tu adalah ni set notation. Okay, set notation kita panggil ni tata tanda set. Okey, so ni yang paling basic sekali lah. Ini yang paling basic sekali. Okey, sebenarnya kalau nak buat jadual pun boleh. Okey, kalau nak buat jadual pun boleh buat jadual. Okey, buat jadual CD. Lepas tu apabila C3, Y12. Apabila C 6, D ialah 4. Apabila C ialah 9, Y ialah 8. Ni jadual. Jadual lah, jadual. Jadual.
Okey, jadual. Dan kita juga boleh buatlah persamaan. Okey, tapi kita kena tahulah apa dia punya hubungan. Nak buat persamaan kena tahu dia punya hubungan dulu. Apakah dia punya relation. Kalau contohnya tadi apa? Contohnya tadi kita tahulah, okey, persamaannya ialah X tambah 1 sebab apa? Sebab dia ada tulis tambah 1. Tambah 1. So kita tahu dia punya hubungan dia tambah 1. Di sini dia punya hubungan tolak 1. So kita boleh tahulah, okey, ni ialah persamaan dia. Fx sama dengan X tolak 1. Okey, kalau kita tahulah dia punya hubungan tu, di sini dia tak bagi, so kita tak tahu. Okay, so tak apalah. Okey ni. Okey, wakilkan setiap hubungan dalam bentuk A graf, B pasangan tertib. Okey, so graf samalah. Buat graf. Okey, so kita anggap ini ialah X koordinat, ini adalah Y koordinat. So kita lukislah. Okey, paksi X. Okey, apa dia paksi X? Okey, 2, 4, 6. Okey. Lepas tu paksi Y kita ada 12. 12. So apa dia? 3, 6, 9, 12, 15. Okey, saya gunakan sifir 3 lah. So ini adalah saya punya set K. Ini adalah saya punya set C. Okey. So dah ada nilai-nilai paksi X dan paksi Y. So kita bolehlah tandakan guna pembaris untuk graf ni mesti guna pembaris. Sebab di sini dia tak ada fungsi pembaris, so saya lakar sajalah. Okey, so di sini apa? X2, J ataupun kita anggap sebagai X lah. X2, Y12. So X2, Y12. So kita tandalah. X4, Y12 juga. So tanda X4, Y12. X6, Y12. X6, Y12. Itu dia. Gunakan graf. So ini adalah jawapan lah. Apabila kita gunakan graf untuk hubungan yang diberikan. Hubungan anak panah yang diberikan lah. Set yang diberikan. Okay, kalau gunakan pasangan tertib, order pair. So tolong tulis. Tolong tulis dalam order pair. A ni B. Okay, tata tanda set apa dia? Tulis. Cuba tulis di sini ruang chat. Tolong tuliskan. Ataupun nak sebut pun boleh. So kita anggap J ni ialah X. X. K ialah Y. Macam koordinat lah. Koordinat. Okay, tolong tulis. Ataupun nak guna mic untuk tuliskan hubungannya. Gunakan pasangan tertib. Ada tak tulis? Ada, tulis. Bracket. Apa dia? Bracket. Pasangan yang pertama. Pasangan yang pertama apa? Cepat ni. Nak habis cepat, kena cepat lah. Okay, 2. Okay, 2, 2, apa? X2, Y berapa? Okay, so ada 2,12 kan? 2,12. 2,12. So ini pasangan pertama. Lepas tu 4,12.
So 4,12. So 4,12 bracket. Okey. Lepas tu 6,12. 6,12. Okey. So habis. Lepas tu tutup. Ini dah tata tanda. Ini adalah tata tanda set. Tata tanda set. Ataupun set notation. Simbol set lah. Okay, simbol set. Okay. So next, soalan ni. Wakilkan setiap hubungan yang berikut dalam bentuk graf dan pasangan tertib. Okay, so graf. Okay, so kita anggap set A ialah paksi X, set B ialah paksi Y. Macam tu. Okay, so kita lukiskan paksi X. So paksi X kita ada unsur atau objek unsur atau objek. So ini ialah unsur. Unsur ini kita panggil dia sebagai objek. 268 kita panggil dia sebagai image. Okey, set A kita panggil dia sebagai domain. B kita panggil dia sebagai kodomain. So kena ingat nama-nama ni domain, kodomain. Pernah keluar dalam PT3 2019. Walaupun senang saja. Tapi budak tak reti sebab dia tak ingat nama-nama maksud bagi domain dan kodomain. Okey. So kita punya domain adalah 1, 2, 3, 4. Okey. So ini adalah set A. Kita punya set B 268. So 2, 4, 6, 8. Okey, so ini ada set B. Sekarang kita nak padankanlah. So apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So tanda di sini. 2 tak ada. 3, X3, Y 6. So ni. Okey, X 4, Y 8. So tanda di sini. Tanda betul-betul. Macam itulah. So sekarang ni kita ikut kesesuaian lah. Nilai-nilai 2, 4, 6, 8. Skala dekat paksi Y dengan paksi X ni kita ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian lah. Untuk memudahkan kita plot. Pada grid. Grid lah. Ni grid lah. Okay, next. Ini A ya. Ni jawapan A. B, pasangan tertib. Tolong tulis pasangan tertib untuk hubungan ini. Hubungan apa ni? Hubungan 1 kepada 1. Okey, tolong tuliskan. Okey, mesti ada tata tanda set. Tuliskan dia punya order pair. Gunakan koordinat. Gunakan koordinat. Okey, try cuba tulis. Okey, very good. 1, 2, 3, 6, 4, 8. Very good. Thank you. Okay, so 1,2, 3,6, 4,8. Okay, cross bracket. Okay, so ini menggunakan order pair. Order pair. Okay, next. Soalan terakhir. Ya ke soalan terakhir? Okay lah, saya rasa terakhir lah. Yang ini nanti kita sambung kemudian. Okay, so kena ingat domain, kodomain. Domain, kodomain. So set P. Okay, set 9, 16, 25, 36 ialah set P. Okay, domain. Unsur-unsurnya dinamakan objek. So unsur-unsurnya dinamakan sebagai objek. Set Q 1, 3, 4, 5, 6. Set Q, kodomain. Ini nanti saya akan sentuh. Kemudian, okay, ni saya habiskan ni latihan yang terakhir. Okay, so nak lukis graf dan pasangan tertib. Okay, so lukis graf. So kita anggap G ialah X. H ialah Y. So kita anggap sendirilah. Sendiri yang anggaplah. Sendiri yang labelkanlah. Okay, so G ialah X lah. H ialah Y. So kita ada G ada 12, 15, 20. Okay, so so saya boleh tandakan di sini apa saya nak guna, skala saya nak guna apa.
Saya nak gunakan skala. Okey, apa kata saya gunakan skala apa yang sesuai? Okey, saya guna 4 lah. 4, 8, okey, 12, lagi apa? 16, lagi apa? 20. Okey. Sifir 4. Okey, 4, 8, 12, 16, 20. Okey, tengok mana yang sesuai lah. Tengok mana yang sesuai. Okey, so ini adalah set G. Saya punya G ya. Kat bawah ni ya, G ya. Lepas tu, okey ni. Okey, so ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so ini ada set H. Okey ya, so guna pembaris lah. Mesti guna pembaris. Okey, mesti guna. Kalau lakah saja tak dapat markah lah. Okey, so skala ni kita ikut kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Tengok mana yang lebih sesuai. Okey, so di sini, okey, apabila X12, kita carilah X12 lah. G12. Okey, G12, Y-nya 3. So tanda 3 dan juga 4. Kan apabila X12, Y-nya ialah 3 dan 4 kan. 3 dan 4. Ada 2 jawapan dia untuk Y. Okey. Lepas tu kalau 15, 3 dan 5. So 15. So mana 15? So 12 dengan 16, tengah-tengahnya 14. Tengah-tengahnya 14. 14 tengah-tengah lah. 14 tengah-tengah di sini. 14. 14. 14 tengah-tengah, 14 dengan 15. 14 dengan 16 tengah-tengahnya 15. 14, 16 tengah-tengahnya 15. So saya agak-agak sajalah. Okey, 15, 3. So 15. Okey, 15, 3, 15, 5. Macam tu. Lepas tu last sekali 20, X20, Y-nya ialah 4. 4 dan 5. So X20, Y-nya ialah 4 dan 5. Ini dia. Okey, kaedah graf. Kaedah graf. Okey, last sekali. So ini A ya jawapan dia. B, pasangan tertib, order pair. Wah, cepatnya 12, 3. Okey, so bracket 12,3, 12,4, betul lah? 15,3. Okey, lepas tu apa dia? 15,5, betul. Dan apa lagi? 20,4 dan 20,5. Okey, cukup. Lepas tu kita bracket semua sekali. Okey, so ini jawapan untuk B. Okey, so ada masalah? Nanti awak tolong buatlah soalan ni. Tolong buat soalan ni. Okey, ada masalah? Okey, kalau tak ada, kita tangguhkan di sini. Kita jumpa minggu hadapan. Okey, terima kasih semua sekali. Terima kasih. Okay, thank you Pravina. Thank you Wella. Okay, thank you Gary Low. Bye. Okay, thank you Pretty Gary Low. Okay, thank you Chun Yao, Shu Wei.